Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba. Allahumma akhrijna min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla muhalil lil khalq yamilu bina ila ma'siyati aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma iftah 'alaina fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, ayahanda bonda muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada pagi subuh yang berbahagia ini dihimpunkan di dalam sebaik-baik tempat, iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik hidayah untuk mengerjakan sebaik-baik ibadah, iaitu salat fardu subuh secara berjemaah, dan didudukkan pula di dalam majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga di dunia ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dalam taman syurga di dunia ini, Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam taman syurganya yang hakiki di hari akhirat kelak, insya-Allah. Baik, insya-Allah pada pagi subuh ini saya diminta oleh ahli jawatan kuasa surau untuk berbincang dan bermuzakarah berkenaan dengan ibadah korban, berkaitan dengan ibadah korban, kerana tidak lama lagi kita akan masuk dalam bulan Zulhijjah, dan ada baiknya untuk kita naikkan semangat kita dan kita membuat revision ataupun ulang kaji berkenaan dengan ibadah korban, hukum hakamnya, pengajaran dan juga hikmah di sebalik ibadah korban yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita di dalam agama yang suci dan mulia ini. Muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah korban, perkataan korban adalah daripada perkataan al-qurb ataupun qarib, yang kita sebut dalam bahasa Melayu korban, pengorbanan, berkorban apa sahaja, harta ataupun nyawa. Korban itu asalnya daripada bahasa Arab, al-qurban. Watlu alaihim naba'a madatay Adam id qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yataqabbal min al-akhar. Quran mengatakan berkenaan dengan anak-anak Adam yang melakukan korban. Jadi korban daripada perkataan al-qurb ataupun qarib yang bermaksud dekat. Al-qurb, dekat. Yang kita sebut rakan karib. Karib itu bahasa Arab. Karib
daripada qarib. Salah satu nama Allah Al-Qarib. Salah satu nama Allah Al-Qarib, yang maha dekat. Nama Allah tidak ada Al-Ba'id. Al-Ba'id yang maha jauh tak ada. Al-Qarib ada. Al-Qarib, sebab Allah ni maha dekat. Allah lebih dekat dengan kita, lebih hampir daripada diri kita kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita ada persepsi bahawa aku paling dekat dengan diri aku, itu salah. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, dalam surah Qaf, wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan hamba-Ku lebih daripada dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu disebut dalam ayat itu urat leher, lebih dekat daripada urat lehernya. Tapi urat leher itu sebagai simbolik nak bagi tahu diri dia sendiri. Jadi kalau kita rasa kita lebih dekat dengan diri kita, kita salah. Kerana Allah yang betulkan persepsi itu di dalam Al-Quran, bahawa bukan kamu yang lebih dekat dengan dirimu, tapi akulah yang lebih dekat dengan kamu, ya. Yakni dengan kedekatan yang kita tidak dapat faham dengan akal kita, dengan kehampiran yang kita tidak dapat faham dengan minda kita. Kedekatan itu kita tak mampu untuk nak mengimajinasikan dan untuk membayangkannya. Akal tidak mampu. Tetapi Allah ciptakan hati boleh merasakan kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hati apabila semakin bersih, apabila semakin suci, apabila semakin jernih, maka dia akan dapat semakin merasakan kedekatan dan kehampiran serta kebersamaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dapat rasakan kemahahadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila seorang merasakan kemahahadiran dan kedekatan Allah, maka seorang itu tidak dapat merasa wujudnya sendiri, kerana dia dapat merasakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jiwanya dapat merasakan keberadaan, yakni kedekatan dan kehampiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ibadah yang kita lakukan adalah untuk merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam jiwa kita. Dan apabila kita alirkan darah binatang korban, adalah supaya hati kita mendapatkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan agar jiwa kita dapat merasakan kedekatan dengan Allah, kebersamaan dengan Allah, penyertaan dengan Allah, kebersamaan dengan Allah, kehampiran dengan Allah, keintiman dengan Allah, kecintaan dengan Allah. Di sebalik alirnya darah binatang, tanda kecintaan. Korban adalah simbol percintaan. Korban adalah simbol keasyikan. Korban adalah simbol kerinduan. Ya. Kalau kita dapat bayangkan lirik lagu P. Ramlee itu, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itu simbol kecintaan, sanggup korbankan, ya. Dan mengapa ibadah menyembelih binatang itu disebut sebagai korban, sedangkan semua ibadah pun korban? Semua ibadah pun korban, yakni semua pun pendekatan diri kepada Allah SWT. Korban maksudnya pendekatan. Sembahyang kita pun korban. Untuk datang sembahyang kita perlukan pengorbanan. Lalu ini sebuah bentuk korban, suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Baik solat yang fardu, yang sunat, yang nawafil, baik haji, umrah, zakat, sedekah, infak, belanja fi sabilillah ta'ala, semuanya adalah bentuk korban. Berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban masa, berkorban nyawa, semua korban. Tapi kenapa dalam syariat kita ini perkataan korban disinonimkan secara spesifik dan khusus untuk ibadah yang berbentuk mengalirnya darah? Di situ tak ada kita sujud, tak ada kita rukuk, tak ada kita
kita hanya sembelih. Aktiviti menyembelih, melapah, menumbangkan lembu, membersihkan darah, ya, putuskan 2 urat daripada haiwan sembelihan. Tapi yang seperti itu dinamakan korban. Di situ hikmah yang besar bahawa sesuatu yang pada logik akal manusia, bagaimana menumpahkan darah dan lembu nanti menggelepar, kambing menggelepar. Ya, dalam menggelupur itu ada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Logik akal, dia kata macam mana? Dia kata, dah lah, nampak zahir pun dapat menyiksa binatang. Tuan-tuan, saya terbiasa dengan orang-orang liberal, ya. Kita ada kenal kontak, kawan discuss orang-orang liberal. Mereka condemn ibadah korban ni. Liberal ni, dia Muslim, tapi dia banyak petikaikan syariat agama. Kenapa nak kena sembahyang, kenapa nak kena taat suami lebih, kenapa pewarisan perempuan dapat lebih kurang daripada lelaki, pusaka, kenapa kena pakai tudung, kenapa nak kena pergi haji, kenapa nak pergi umrah, kenapa nak kena tutup aurat. Ini orang liberal, Muslim, dia panggil Muslim liberal. Sometimes dia panggil diri mereka proaktif Muslim. Jadi mereka ni banyak dengan logik akal, dan mereka lebih susah nak faham apabila ada di antara liberal itu yang vegetarian ni. Ada sebahagian daripada mereka yang vegetarian kerana mereka tak setuju dengan penumpahan darah binatang. Bagi mereka itu suatu bentuk siksaan. Kenapa tak biarkan je haiwan ataupun hidupan Allah Ta'ala itu hidup, ciptaan Allah itu hidup? Kenapa nak kena sembelih dia? Kenapa nak kena bunuh dia? Dia punya anggapan tu pembunuhan, killing of creatures, pembunuhan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini penumpahan darah. Saya rela hanya makan sayur sahaja. Ada vegetarian yang tak ada masalah dengan ibadah korban ni. Tak ada masalah, ya, cuma dia nak mengamalkan hidup yang sihat, dia nak jadi vegetarian. Tetapi ada sebahagian liberalis yang menjadi vegetarian sebab dia condemn menumpahkan darah. Baik, kalau dia nak condemn, sebenarnya masih tak menjadi masalah. Tetapi jika yang dikondem itu berkaitan dengan syariat, iaitu ibadah korban. Kalau dia nak condemn waktu-waktu lain, itu masih ringan lagi lah, walaupun tak betul. Sebab sesuatu yang Allah sudah halalkan, jangan haramkan. Dalam hadis sahih mengatakan, kamu jangan mengharamkan apa yang telah dihalalkan, dan kamu jangan halalkan apa yang diharamkan. Kerana halal itu jelas, haram itu jelas. Jangan bertukar-tukar hukum hakam. Maka seseorang yang mengharamkan ataupun menganggap ataupun memandang sesuatu yang halal itu, iaitu binatang yang Allah SWT ciptakan untuk manusia. Dalam surah Al-An'am Allah mengatakan, haiwan-haiwan ternakan itu aku ciptakan untuk kamu, wahai manusia. Dan semua di dalam dunia ini kami ciptakan untuk kamu. Khalaqalakum jami'an, seluruh yang ada di langit dan di bumi kami ciptakan untuk kamu, wahai manusia. Dicipta untuk berkhidmat kepada kamu. Sungguh pun semua yang berada di langit dan bumi ini semuanya hidup bertasbih kepadaku, kata Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala makhluk yang berada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kamu manusia, kamu tidak memahami cara tasbih mereka. Kita tak faham cara tasbih binatang. Kita tak faham cara tasbih sungai. Kita tak faham cara tasbih pokok-pokok, daun-daun, buah-buahan dan sebagainya. Maka
Di dalam agama kita, Imam Ibn Arabi dan Imam Syekh Yusuf Al-Makassari mengatakan bahawa berdasarkan ayat-ayat ini, bahawa setiap objek sebenarnya ada jenis nyawanya sendiri. Dia hidup di suatu hidupan yang bertasbih, yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta setiap air terjun yang terjun itu semuanya terjun jatuh kerana takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal Allah, takut pada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika seseorang ingin mengatakan apa nak kena alirkan darah dan sebagainya, kenapa nak kena tebang pokok, kenapa nak kena potong ulam, kenapa nak kena potong sayur? Sebab sayur ni pun hidupan. Kenapa kamu nak kacau ekosistem? Kalaulah dia nak mempertikaikan binatang yang Allah ciptakan untuk manusia, demikian juga haiwan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, semuanya Allah ciptakan untuk manusia. Dan mereka juga ada kehidupan mereka sendiri, mereka ada hayat mereka sendiri. Setiap saat mereka sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila Allah sudah mengizinkan untuk memotong ataupun menyembelih makhluk yang bernyawa, makhluk yang hidup, makhluk yang mempunyai hayatnya yang tersendiri, maka itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penamaan ibadah korban itu sendiri adalah untuk memberitahu kepada manusia, wahai manusia, ada sesuatu dalam syariat agama ini kamu tidak faham bentuk pendekatan diri itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi itulah penyerahan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan akalmu kepada Allah, serahkan jiwamu kepada Allah, serahkan nyawamu kepada Allah, serahkan pemikiranmu kepada Allah, serahkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu tenang, kamu selamat. Jauhkan daripada menjadi orang yang mempertikai-tikaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah korban adalah untuk memperingati peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terbina di atas millah Nabi Ibrahim, millata abina Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah orang yang Allah Ta'ala telah tinggikan darjatnya. Selepas kedudukan Nabi SAW, kedudukan Nabi Ibrahim adalah yang tertinggi sekali berbanding para Nabi yang lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan Nabi Muhammad berketurunan daripada Nabi Ibrahim AS, dan baginda pernah bersabda, ana dakwatu Ibrahim, aku adalah kenyataan daripada doa yang telah dibuat oleh ayahandaku, moyangku Nabi Ibrahim AS. Aku adalah bukti kebenaran doa yang dibuat oleh ayahandaku, moyangku Nabi Ibrahim AS apabila mereka membawa keluarganya ke Mekah, dan beliau telah berdoa, wa ba'ath fihim rasulam minhum. Setelah Nabi Ibrahim AS membawa keluarganya, Siti Hajar dan juga anaknya yang masih kecil, Nabi Ismail AS, ke kota Mekah. Ketika itu belum ada kota. Ketika itu padang jarak, padang terkukur, tidak ada penempatan, tidak ada rumah, tidak ada shelter, tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada makanan, kering kontang, tandus, batu batan. Dan apabila ditinggalkan keluarganya di situ, itu pengorbanan. Maka Nabi Ibrahim AS telah berdoa apabila dia telah berlalu pergi, beredar, meninggalkan dua orang, satu orang wanita, satu orang budak kecil bernama Ismail alaihissalam, berduaan, makhluk yang lemah. Tapi Allah SWT ingin buktikan bagaimana penjagaan, perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya di tempat ini menjadi simbol kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini akan munculnya menjadi tanda keagungan, kehebatan dan simbol syiar Allah Subhanahu Wa Taala yang akan terpancar ke seluruh pelosok dunia dan alam. Maka Nabi Ibrahim AS telah berdoa setelah beredar, wa ba'ath fihim, ya Allah, jagalah mereka, lindungilah mereka, dan bangkitkanlah daripada kalangan mereka
seorang rasul di antara mereka yang mengajak mereka kepadamu ya Allah. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia, jiwa-jiwa manusia agar mereka berkecenderungan untuk datang kepada mereka, untuk berpusu-pusu kepada mereka. Mereka tu siapa? Berdua. Di tengah-tengah paku alam, tidak ada penempatan. Penempatan yang paling dekat pun ratusan kilometer daripada situ, ataupun puluhan kilometer, kampung pedalaman orang Badui. Tapi di tengah-tengah tempat Nabi Ibrahim tinggalkan itu adalah sekarang adalah tempat Kaabah. Sebab tu dipanggil Hijr Ismail di situ. Hijr Ismail, di tempat Siti Hajar memangku anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Hijr maksudnya pangkuan, ya. Dahulu Hijr Ismail itu juga adalah termasuk daripada binaan Kaabah. Maka barang siapa yang sembahyang di dalam Hijr Ismail, bermaksud dia sembahyang di dalam Kaabah. Kerana asal binaan yang dibina oleh Nabi Ibrahim adalah termasuk dalam Hijr Ismail. Kemudian ada masa yang berlalu, bangunan itu roboh disebabkan fenomena alam, dan kemudian orang Quraisy membuat keputusan untuk tidak membangunkan semula tempat yang roboh. Jadi dibiarkan begitu terlopong. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, pintu Kaabah itu sentiasa tertutup dan ada penjaga kuncinya. Sayyidah Aisyah kata, ya Rasulullah, kadang saya teringin nak masuk. Jadi pintu Kaabah itu sudah memang tertutup sejak dahulu tu. Sejak zaman dahulu memang tertutup, memang ada penjaga kuncinya. Bukan sesiapa saja boleh senang-senang masuk ke dalam Kaabah. Maka Sayyidah Aisyah kata, saya teringin sebenarnya nak sembahyang apa semua, beribadah dalam Kaabah. Rasulullah kata, kalau begitu masuk dalam Hijr Ismail, wahai Aisyah. Kalau nak ikut keinginan hatiku, wahai Aisyah, aku ingin bangunkan semula binaan-binaan di atas runtuhan itu, di Hijr Ismail itu aku ingin cantumkan balik untuk menjadi Kaabah. Tetapi kaum kita Quraisy tidak terbiasa dengan perkara itu. Tidak terbiasa. Kalau aku melakukan itu, nanti takut mereka lebih kuat penentangan kerana melakukan sesuatu yang mereka tak terbiasa. Sebab nenek moyang mereka dah biarkan begitu. Tiba-tiba Nabi SAW nak sempurnakan seperti mana binaan asal Nabi Ibrahim, takut orang nanti memberontak, akan lebih kuat penentangan. Maka aku tolerate dan aku biarkan sahaja Kaabah seperti itu. Tapi ada hikmah. Siapa yang nak teringin masuk dalam Kaabah, sembahyanglah dalam Hijr Ismail itu. Tapi kalau dia sembahyang di paling belakang sekali itu, kan bentuk C. Kalau dia betul-betul sembahyang di paling belakang itu, sebenarnya itu bukan binaan dalam Kaabah. Sebab Hijr Ismail yang sekarang ni dia dah kebelakangkan sikit daripada binaan asal. Binaan asal dia agak beberapa kaki ke depan sikit, ya. Tapi kalau dah tak ada tempat sangat di bahagian depan tu, terpaksa juga di belakang, alhamdulillah lah. Sekurang-kurangnya dapat juga masuk dalam Hijr Ismail walaupun bukan binaan asal. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku adalah kenyataan doa Nabi Ibrahim, dan aku adalah berada di atas millah Nabi Ibrahim, ya. Maka Nabi SAW itu membawa agama yang lurus dan melengkapkan ajaran syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenyataan itu sangat penting. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW bersama dengan orang Arab, Quraisy dan bangsa Arab, semuanya adalah berasal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua bangsa Arab yang berada di Oman, di Yaman, di Hijaz, di Bahrain, mereka semua hampir keseluruhannya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana bangsa Arab yang kuno telah pupus. Bangsa Arab yang kuno telah pupus disebabkan azab sisaan di atas pengingkaran mereka terhadap para nabi, dan Allah SWT telah menjadikan mereka semakin pupus. Kemudian saki-baki sedikit daripada mereka itu bernikah dengan Nabi Ismail alaihissalam, anak perempuan mereka bernikah. Maka Nabi Ibrahim AS telah melahirkan suatu generasi Arab yang baru,
Nabi Ibrahim juga mengambil bahasa Arab daripada Jurhum, kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini adalah saki-baki daripada bangsa Arab kuno. Nabi Ismail telah berkahwin dengan anak perempuan daripada Bani Jurhum, dan Nabi Ismail telah mengambil bahasa Arab kuno mereka. Namun Nabi Ismail memperbaiki tata bahasa Arab dan penyebutan bahasa Arab sehingga disebutkan bahawa Nabi Ibrahim adalah penutur bahasa Arab yang pertama, yang fasih, yang baku. Sebab tu kita pernah dengar kata Nabi Ismail adalah Arab yang pertama, kerana beliau penutur bahasa Arab yang baku. Apa itu bahasa Arab Quraisy sekarang ni? Bahasa Arab Quraisy, bahasa Quran sekarang. Itulah penutur yang pertamanya adalah Nabi Ismail. Jadi ayah Nabi Ismail cakap bahasa apa? Nabi Ibrahim bercakap bukan bahasa Arab, tak silap bahasa Aryan. Kemudian nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Adam yang turun daripada syurga, beliau apabila diturunkan ke dunia, beliau dilupakan daripada bahasa Arab, beliau bercakap bahasa Suryani. Bahasa Suryani pun lebih kurang macam bahasa Arab, tapi dah lain habis telur dia dan sebagainya, bahasa Suryani. Dan nabi-nabi yang lain ada pula bercakap dengan bahasa Ibrani. Jadi Nabi Ismail adalah yang pertama sekali. Maka apabila Nabi Ismail didatangkan dengan ujian oleh Allah SWT, iaitu bentuk mimpi kepada Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anak daku, aku telah melihat dalam mimpi Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Maka Nabi Ismail mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, laksanakan perintah Allah Ta'ala itu, laksanakan apa yang telah dititahkan kepadamu, nescaya kamu akan dapati saya adalah termasuk daripada golongan orang-orang yang sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlaku bila? Berlaku selepas belasan tahun Nabi Ibrahim AS tidak pulang ke pangkuan keluarganya kerana diperintahkan Allah untuk tinggalkan, kerana Allah ada aturannya yang tersendiri terhadap dua orang yang lemah ini. Allah ada ketetapan yang tersendiri. Allah ingin tunjukkan kepada dunia bagaimana kehebatan dan keagungan Allah. Sebelum itu mereka duduk di mana? Mereka di Palestin. Nabi Ibrahim AS di Palestin. Bahkan isteri Nabi Ibrahim yang lain bernama Siti Sarah berdiam di Palestin, meninggal di Palestin, dimakamkan di Palestin. Daripada Siti Sarah itu Nabi Ibrahim dapat anak bernama Nabi Ishaq, juga di Palestin, dimakamkan di Palestin. Siapa yang masuk Palestin dapat ziarah makam Nabi Ishaq AS. Dapat ziarah Nabi Ishaq, dapat ziarah Siti Sarah. Baik. Tapi isterinya yang ini, Siti Hajar, beliau dapat anak bernama Nabi Ismail, dan Allah perintahkan untuk disembelih sebagai suatu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin jadikan hati Nabi Ibrahim AS betul-betul fokus, tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang mungkin bertanya, macam mana boleh suruh sembelih anak? What on earth? You want to kill your own son? You have been ordered to kill your own son. What on earth is that? Logik akal manusia, logik orang liberal. Dia macam dia macam tadi, dia macam sembelihan binatang tadi. Sembelihan binatang, ia memang nampak disembelih, darah keluar, menggelupur, menggelepor, nampak macam seksa. Tapi apabila itu adalah perintah Allah, itu adalah titah Allah, maka melaksanakannya adalah suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Kerana segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah. Allah berhak untuk melakukan apa sahaja dan perintahkan apa sahaja dan syariatkan apa sahaja, dan Allah tidak menzalimi sesiapa pun.
tidak menzalimi sesiapa pun. Maka kita tak boleh guna logik akal kita. Macam mana boleh perintah? Betul ke perintah bunuh anak ni? Memang betul. Bahkan syariat Nabi-Nabi yang terdahulu itu, syariat Nabi-Nabi yang terdahulu ketat-ketat. Contohnya Nabi Musa. Syariat Nabi Musa itu, kalau orang ingin bertaubat, dengan betul-betul bertaubat, mereka hendaklah membunuh sesama sendiri. Mereka hendaklah berbunuhan sesama sendiri. Maksudnya mereka masuk dalam satu kawasan yang tertutup dan sebagainya, mereka akan keluarkan pedang masing-masing, semua akan berbunuhan sama sendiri. Katakan mereka ada 10 orang, 10 nak bertaubat, masuk dalam ruangan, pembunuhan sesama sendiri. Itulah taubat kamu. Berkata hal sedemikian itu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, faqtulu anfusakum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Seandainya apabila kalian ini Bani Israel, kaum Nabi Musa, ingin benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kalian berbunuhan sesama sendiri. Nescaya Allah akan menerima taubat kamu, kerana sesungguhnya Dia adalah penerima taubat dan Maha Pengampun. Itu taubat orang dulu. Kena tikam antara satu sama lain sampai berbunuhan semua. Itu baru diterima taubat. Jadi logik akal ni jangan terlalu mempertikaikan. Macam ni ke perintah Allah? Susah ni perintah. Dah kalau begitu Allah Ta'ala syariatkan, begitulah. Sebab tu Nabi Ismail tidak teragak-agak. Nabi Ismail tidak teragak-agak. Aku nak kena bunuh manusia, nak kena bunuh anak. Nabi Ibrahim sikit pun tak teragak. Betul ke mimpi ni perintah Allah? Dia tak teragakkan. Apa? Kerana kerana mimpi yang datang kepada Nabi itu bukan mainan tidur. Mimpi yang datang kepada Nabi adalah juzuk daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sabda Rasulullah SAW bahawa mimpi para Nabi, mimpi itu adalah satu juzuk daripada 46 bahagian kenabian. Maksudnya ada 46 cara wahyu datang kepada para Nabi, dan antaranya adalah dengan mimpi. Maka bila Nabi Ibrahim dapat mimpi, dia tahu dah ini bukan mainan syaitan. Nabi Ibrahim dapat mimpi suruh sembelih anak dia, dia tahu ini bukan mainan tidur, bukan mainan minda persepsi. Ini perintah Allah. Dan Nabi Ismail yang dibesarkan dalam keluarga kenabian, dalam Baitun Nubuwah, juga sangat memahami perkara ini. Walaupun beliau usia kecil, tapi beliau dibesarkan oleh Siti Hajar yang sangat hebat. Beliau telah dibina jiwanya untuk berkorban apa sahaja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai ayah, laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, pasti aku akan bersabar. Betapa teguhnya keimanan Nabi Ismail. Beliau tak tanya, ayah, are you serious? You want to kill me? I'm a small kid, man. I'm a small kid. You want to kill me? Come on, daddy. Dah lah lama tak jumpa dad. Since long time. Come on, daddy. Ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku yang tercinta, please laksanakan perintah yang Allah bagi pada kamu. Pada ketika itu Nabi Ibrahim baru berjumpa dengan Nabi Ismail, anaknya. Kerana Nabi Ibrahim ni sangat merindui Nabi Ismail, tapi beliau tidak diperintahkan Allah untuk bersama daripada awal pembesaran anaknya itu. Kerana Allah menyuruh beliau untuk bertebaran ke serata alam untuk menyebarkan dakwah. Kerana Nabi Ibrahim ini Allah Ta'ala akan jadikan pasak agama yang akan disempurnakan oleh Rasulullah ini. Allah jadikan Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai pasak. Maka ditinggalkan di tengah tandus kering kontang, Nabi Ibrahim merata, pergi timur, barat, utara, selatan, menyuruh manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian selepas 7 tahun Nabi Ibrahim diizinkan untuk berjumpa dengan keluarga mereka tanpa turun unta. Maka Nabi Ibrahim pun pergi masuk ke dalam Mekah yang sudah pun
ramai penempatannya sudah menjadi pusat perniagaan pada ketika itu, kerana Bani Jurhum daripada Yaman yang lalu di situ, mereka jumpa telaga Zamzam yang dipelopori oleh Siti Hajar dan anaknya. Mereka minta izin dan akhirnya berkembang biak penempatan di situ. Maka Nabi Ibrahim masuk, Siti Hajar sambut, melihat suaminya tak turun daripada unta, senyap dan tidak dibenarkan bercakap. Siti Hajar dapat tangkap lagi satu, bahawa ini adalah perintah Allah. Allah sedang menggunakan pengorbanan perasaan seorang isteri. Siti Hajar memahami Allah sedang siapkan sistem binaan agama yang indah melalui pengorbanan orang-orang yang disayangi Allah. Dan beliau yakin binaan agama itu akan berkembang ke seluruh dunia. Di situ tapaknya, di situ asasnya, di situ foundationnya. Maka setelah bertahun tidak bersua, Nabi Ibrahim telah masuk dengan untanya, dan Siti Hajar melihat suaminya Nabi Ibrahim tidak turun daripada unta. Beliau bawa anaknya, "Bang, ni anak kita, abang tak nak turun ke?" "Tak apa, saya ambil air." Beliau ambil air bagi minum kepada Nabi Ibrahim AS. Beliau bawa bekas, beliau bersihkan kaki Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim melihat anaknya pada ketika itu yang usia kanak-kanak, lebih kurang dalam umur 7 tahun. Setelah selesai bersihkan kaki dan bersalam, maka Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya dalam menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kekuatan dan keteguhan hati seorang wanita yang bernama Siti Hajar ini adalah luar biasa. Ketika pertama kali Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tempat itu, juga Allah tidak mengizinkan untuk Nabi Ibrahim berbicara dan turun daripada untanya. Beliau diperintahkan untuk turunkan Siti Hajar dan bayinya tanpa Nabi Ibrahim turun daripada kenderaan. Maka diturunkan, dan Nabi Ibrahim tidak diizinkan ketika itu untuk menoleh kepada keluarganya. Dan Nabi Ibrahim meneruskan perjalanan, meninggalkan untuk pertama kali isteri dan anaknya. Pada kita itu tidak penempatan, kerana pertama kali ditinggalkan. Maka bila Nabi Ibrahim mula bergerak, Siti Hajar pada asalnya tidak mengetahui apa sebenarnya plan daripada Nabi Ibrahim bawa beliau dan anaknya keluar daripada Palestin menuju ke tempat ini. Nabi Ibrahim tidak dedahkan, kerana Nabi Ibrahim hanya menunggu wahyu, menunggu kedatangan wahyu, ke mana patut pergi, ke mana patut pergi. Apa yang diperintahkan Allah, di situ beliau akan tunaikan. Maka wahyu itu telah membawa Nabi Ibrahim AS ke tempat itu. Jibril AS kata berhenti di tempat ini. Siti Hajar tak nampak Jibril. Para Nabi kalau didatangi Jibril daripada alam gaib, maka orang lain tak nampak. Maka bila Nabi Ibrahim sudah mula bergerak, Siti Hajar melihat bayinya ini masih merah. Bayi itu masih merah, benar-benar baby, dan tidak ada shelter di situ.
tidak ada penempatan, tidak ada air, panas, tidak ada orang. Maka terkejut Siti Hajar melihat Nabi Ibrahim mula mengendalikan kenderaannya bergerak dan meninggalkan mereka berdua di situ. Maka Siti Hajar lari ke arah Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu nak pergi mana? Meninggalkan kami di sini. Dan Nabi Ibrahim tidak dibenarkan untuk berbicara dengan mereka, dan tidak diizinkan untuk melihat mereka. Nabi Ibrahim hanya begini saja. Dan bayangkan perasaan Nabi Ibrahim pada ketika itu. Seorang yang tunggu lama nak dapat anak, tapi Allah telah keraskan hati Nabi Ibrahim dan jadikan hatinya hanya tertumpu kepada Allah, hanya fokus kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa muslima. Maka Nabi Ibrahim diam. Lalu Siti Hajar alaihissalam katakan, adakah ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepadamu? Nabi Ibrahim hanya bagi isyarat, khalas, pergi wahai suamiku. Kalau ini adalah perintah Allah, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Allah tidak akan mensia-siakan kami. Allah tidak akan membiarkan kami begini sahaja. Pergilah wahai suamiku. Bayangkan Nabi Ismail tumbuh membesar daripada seorang ibu yang menjadi madrasahnya yang pertama dengan keteguhan jiwa yang seperti itu. Sedikit pun tidak mempertikaikan, sebagaimana kebanyakan wanita banyak mempertikaikan ke atas suaminya, meninggalkannya. Tapi demi agama Allah, Siti Hajar amat faham Allah Ta'ala telah memilih suaminya dan meletakkan peranan yang besar kepadanya. Allah telah letakkan fungsi yang besar kepadanya, dan Nabi dan Siti Hajar telah mendakap takdir tersebut. Beliau telah memeluk ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dijadikan pengorbanan keluarga ini sebagai asas pembinaan agama dan syariat yang nanti akan disempurnakan. Maka berlalunya Nabi Ibrahim, beliau terus mengendarai kenderaannya, pergi bukit bukau, sampailah beliau meyakini bahawa kalau beliau terus ke belakang, beliau tidak akan dapat melihat anaknya lagi dan isterinya, kerana beliau tidak diizinkan untuk melakukan yang sedemikian. Apabila telah melalui beberapa bukit bukau, gunung ganang, barulah beliau toleh dengan tangisan. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim adalah manusia, ya. Beliau bukan malaikat. Beliau ada emosi, beliau ada perasaan. Pada ketika itu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, datangkanlah manusia kepada mereka. Jangan biarkan mereka, ya Allah. Ya Allah, berikan rezeki kepada mereka, ya Allah. Datangkan buah-buahan kepada mereka, ya Allah. Datangkan buah-buahan kepada mereka, ya Allah. Dan jadikan di antara mereka nanti, ya Allah, seorang Nabi akan menyuruh manusia kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim pun berlalu pergi. Dan setelah beberapa tahun, beliau sangat rindu. Beliau minta kepada Allah, beliau merayu kepada Allah agar dapat berjumpa keluarganya. Akhirnya Allah telah izinkan, tetapi tidak mengizinkannya untuk turun daripada untanya. Setelah 7 tahun, pertama kali melihat anaknya yang sudah mula boleh berlari, berjalan. Dan setelah itu beliau pergi lagi mengembara dalam rihlah dakwahnya. Dan setelah beberapa tahun, barulah Allah SWT izinkan Nabi Ibrahim untuk berjumpa kembali dengan ahli keluarganya, dan ketika ini boleh turun daripada kenderaan untuk bersama dengan ahli keluarganya. Dan apabila Nabi Ibrahim sudah bersama dengan keluarganya, Nabi Ibrahim telah jatuh sayang kepada anaknya. Maka kecenderungan hatinya sudah
sudah terpaut dengan anaknya, maka hati seorang khalil tidak diizinkan Allah SWT untuk hatinya ada pautan dengan sebarang makhluk. Maka datanglah ujian daripada Allah untuk membersihkan segala pautan walaupun dengan anak sendiri dalam hati. Nabi Ibrahim Khalilullah. Khalilullah, apa itu Khalil? Teman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud teman Allah? Kita tak akan dapat faham teman Allah kalau kita tak faham apakah maksud Khalil. Khalil daripada perkataan khullah. Khullah ini adalah dalam bahasa Arab maksudnya celah, iaitu suatu bentuk persahabatan, teman persahabatan yang boleh mencelah antara satu sama lain. Dalam bahasa Melayu kita yang paling tepat untuk memanainya adalah kamcing. Seorang yang kamcing, seorang yang ngam, seorang yang boleh masuk, seorang yang ngam dan kamcing. Ya. Kalau kita nak faham Khalil, itu teman yang kamcing. Khalil, teman yang ngam. Khalilullah, teman Allah yang kamcing, teman Allah yang ngam, ya. Kamcing, intim, itu Khalilullah. Tetapi yang lebih tinggi daripada makna khullah adalah mahabbah. Kerana itu Rasulullah adalah Rasul yang tertinggi darjatnya, dipanggil sebagai Habibullah, kekasih Allah. Darjat Habibullah lebih tinggi daripada Khalilullah. Maka Nabi Ibrahim AS tidak dibenarkan Allah untuk hati seseorang yang bernama Nabi Ibrahim tidak dibenarkan untuk kamcing dan ngam dengan mana-mana makhluk. Hatinya itu hanya diizinkan Allah untuk kamcing dan ngam hanya dengan Allah. Mesra dan intim, kecintaan hanya tertumpu, hanya terfokus, terpusat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perintah telah datang untuk menyembelih Nabi Ibrahim, maka menyembelih Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail mengatakan, teruskan ayah. Maka Nabi Ibrahim memaklumkan kepada isterinya untuk kita pack barang menuju ke tempat kita akan sembelih anak kita. Dan sekali lagi, Siti Hajar tidak bersoal, kerana Siti Hajar telah melalui satu ujian yang getir sepanjang hidupnya. Hati beliau telah dibina oleh Allah, yang mana setiap masa iman meningkat, kekuatan tauhid di dalam jiwa Siti Hajar telah meningkat daripada awal beliau bernikah dengan Nabi Ibrahim. Apabila ditinggalkan di tempat yang tandus, kemudian didatangi oleh Nabi Ibrahim tanpa turun daripada kenderaan, jiwanya telah terbina. Dan demikian beliau bina jiwa anaknya bernama Nabi Ismail. Maka Siti Hajar tak ada hack, tak ada hok pun tak ada. Are you serious bang? Nak bunuh anak kita? Tak ada. Bang, ni satu-satunya anak kita? Tak ada. Nabi Siti Hajar telah pack barangnya, siap-siap untuk keluar daripada rumahnya, bukan untuk ke piknik, bukan untuk berkelah, bukan untuk vacation, bukan untuk shopping mall, bukan untuk zoo negara, tapi beliau keluar menyaksikan bahawa ini adalah kali yang terakhir beliau dipanggil sebagai ummi. Beliau sedang pack barang dengan menyedari bahawa selepas ini tak ada siapa lagi yang memanggilnya di sekitar rumahnya. Ummi, ibu. Kerana ini adalah satu-satunya anak, dan telah datang perintah Allah untuk diambil nyawa anaknya ini. Dan beliau telah pasrah kepada Allah. Kalau ini perintah Allah, Nabi Ismail milik Allah, silakan ya Allah. Engkau lebih berhak ke atasnya, lebih daripada aku berhak ke atasnya. Dan jangan kita ingat, Nabi Siti Hajar tidak ada perasaan kesedihan. Beliau ada, tetapi beliau ketauhidannya kepada Allah lebih tinggi daripada itu lagi. Nabi Ibrahim sendiri mempunyai perasaan dan emosi. Kalau perintah itu didatangkan supaya menyembelih dirinya, itu adalah lebih ringan daripada menyembelih anaknya. Kerana beliau
akan terkenang sepanjang hidupnya bahawa satu-satunya anaknya daripada Siti Hajar ini telah disembelih dengan tangannya sendiri. Bagaimana trauma tersebut? Seseorang yang anaknya, bayangkan seseorang yang anaknya terlibat dalam kemalangan yang tragis, yang dia pun mungkin tak nampak kemalangan itu berlaku, tapi seorang ayah, seorang anak, seorang ayah akan sentiasa terbayang perkara itu menjadi trauma seluruh hidupnya, mengenangkan anaknya meninggal dunia dalam kemalangan yang tragis. Bayangkan Nabi Ismail akan disembelih dengan tangan Nabi Ibrahim yang punya kasih sayang seorang ayah yang sangat tinggi, seorang yang mempunyai keprihatinan, perasaan yang sangat mendalam dalam feelings bagaimana terhadap anaknya sendiri. Subhanallah. Maka mereka semua pack barang dan keluar daripada rumah menuju ke Mina. Dalam perjalanan ke Mina daripada Mekah, maka syaitan telah datang dan menggoda Nabi Ismail AS. Ismail, ini kerja gila. Bapak kau nak bunuh kau. Kau tahu tak ni kau nak ke mana ni? Bapak kau nak bunuh kau, nyawa kau nak melayang. Nabi Ismail nampak begitu, ambil batu, pekong, lontak, baling pada, nah, ini perintah Allah, biarkan kami. Tempat lontar yang pertama. Maka mereka teruskan perjalanan. Syaitan datang pula kepada Siti Hajar. Hajar, this is the only son, ini satu-satunya anak kau. Suami kau ni buat kerja gila, nak sembelih anak kau satu-satunya yang kau ada. Siti Hajar ambil batu pekong, lontar kepada iblis. Iblis lari. Maka tempat jamrah kedua. Mereka teruskan perjalanan. Iblis datang kepada Ibrahim. Ibrahim, kau nak buat kerja gila lah. Kau jangan buat kerja gila lah, nak sembelih anak sendiri dengan mimpi tu. Dia ambil batu, dibaling 3 jamrah, 3 tempat balingan lontar, menjadi syariat sehingga kiamat. Kerana keluarga ini Allah telah jadikan sebagai asas kepada agama ini. Kerana itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, agama yang aku bawa adalah penyempurna dan pelengkap kepada seluruh ajaran Nabi yang terdahulu, dan aku berada di atas millah Ibrahim, ala millati abina Ibrahim. Aku berada di atas millah syariatnya Nabi Ibrahim, ya. Maka bila sampai ke kawasan penyembelihan, maka Nabi Ibrahim keluarkan pisaunya dan asah sampai tajam, sampai dia katok batu-batu terbelah, tajam sangat. Bukan katok, sebab dia asah di batu, batu tu terbelah, batu asah tu terbelah sebab terlalu tajamnya. Dan Nabi Ibrahim sedang melihat pisau yang akan menyembelih anaknya yang selama ini beliau tunggu. Berapa lama Nabi Ibrahim tunggu anaknya? 80 tahun tak ada anak. Tiba-tiba dalam usia yang lanjut, Allah Ta'ala kurniakan anak kepada Nabi Ibrahim. Ini kisah seperti juga Nabi Zakaria yang tunggu lama nak dapat anak, baru dapat anak, nama Nabi Yahya. Nabi Yahya juga disembelih oleh kaumnya sendiri, dipenggal Nabi Yahya. Dan Nabi Ismail alaihissalam dapat ketika Nabi Ibrahim usia yang sangat lanjut. Nabi Ismail, Nabi Ishak, kedua-duanya pada usia yang bukan musim untuk dapat anak. Kerana usia yang lanjut Nabi Ibrahim, lama tunggu, lama. Kita ni lepas 20 tahun tak dapat anak, lamanya tunggu 20 tahun, 30 tahun. Nabi Ibrahim tunggu 80 tahun baru dapat anak. Maka ketika itu Nabi Ismail mengatakan, wahai ayah, sebelum ayah melaksanakan perintah Allah ke atas saya minta beberapa perkara, permintaan. Apa dia, wahai anakku? Nabi Ismail kata,
sebelum sebelum dikorbankan diriku, saya minta saya dikorbankan dalam keadaan tidak berbaju, ditanggalkan baju saya, jadi biar saya berlengging sahaja. Pertama. Yang kedua, wahai ayah, ketika baringkan saya, tolong ikat kaki saya dan tangan saya. Dan yang ketiga, tolong baringkan saya meniarap. Ketika sembelih saya, tolong baringkan meniarap, bukan melentang. Bukan melentang menghadap ke langit, tapi ditelangkupkan supaya wajah Nabi Ismail menghadap ke bumi. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sahal, boleh, senang. Tapi kenapa kamu meminta yang sedemikian itu? Maka Nabi Ismail AS mengatakan, wahai ayah, aku tahu betapa cintanya ibuku kepadaku, betapa kencingnya ibuku kepadaku. Dan jika aku disembelih dengan baju ini dan percikan darahku akan terkena padanya, aku yakin bajuku ini tidak akan dibuang oleh ibuku. Baju yang aku pakai ketika akhir hayatku, ibuku tidak akan buang. Aku tahu kasih ibuku, dia akan simpan bajuku ini. Tetapi kalau ada darah padanya, aku tidak mahu ia menjadi punca dan sumber kesedihan untuk saki-baki daripada hidup ibuku, wahai ayah. Biarlah dicabut, biarlah tanpa darah, biarlah ibu simpan bajuku ini tanpa ada darah yang melekat padanya. Yang kedua, wahai ayah, saya minta untuk diikatkan tangan saya dan kaki saya kuat-kuat, kerana ketika melaksanakan perintah Allah tersebut, saya tidak menunjukkan sedikit pun, even a slight objection upon the order of Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak menunjukkan sedikit pun penentangan terhadap perintah Allah, kerana ini perintah Allah. Perintah ni agung, wahai ayah, perintah ni agung, sangat azim. Saya tak nak tunjukkan even a slight movement, tak nak tunjukkan slight motion yang menunjukkan saya tak terima kepada perintah ini. Biarlah saya tenang melaksanakan perintah ini. Tolonglah ikat tangan saya di belakang dan kaki saya, sebab saya takut suasana ketika disembelih itu tiba-tiba kegerunan, tiba saya saya nak lari dan sebagainya, menggelupak dan beralih tempat. Saya tak mahu perkara itu berlaku. Ikatlah saya, wahai ayah, ikat badan saya. Yang ketiga, saya minta untuk ditelangkupkan badan. Falamma atallahu liljabin wa nadainahu an ya Ibrahim. Iaitu Quran menceritakan bahawa Nabi Ibrahim telah mentelangkupkan anaknya. Itu permintaan anaknya. Kerana kalau saya melentang dan ayah dapat melihat wajah saya takut sentimen kebapaan, saya takut sensitif ayah terusik, saya takut perasaan ayah terusik bila melihat wajah seorang anak. Kerana Nabi Ismail digunakan dengan wajah yang comel, wajah yang cantik, wajah yang cantik. Nabi Ismail, ya, tampak cantik, budak yang comel. Jadi saya takut naluri kebapaan bapa akan terusik ketika nak melaksanakan perintah Allah, ya. Supaya bapa, naluri kebapaan itu tidak tersentuh, dan supaya dapat lancar perintah ini dilaksanakan, yang terbaik telangkupkan saya sahaja, supaya wajah saya tidak menghadap pada ayah dan ayah tak nampak wajah saya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, senang, mudah. Maka apabila ini dilakukan yang sedemikian rupa, maka Nabi Ibrahim AS telah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mula disembelih anaknya. Apabila mula disembelih, dia melihat pisau yang diasah tadi sampai batu asah pun terbelah, tidak mahu mengerat ataupun melukakan sedikit pun, ataupun membuka kulit daripada Nabi Ismail AS. Jadi pelik Nabi Ibrahim. Maka
Nabi Ismail bertanya, ada apa masalah ayah? Kata, tak lot ni. Mungkin ayah ambil pisau yang karat ataupun tumpul. Kata, ini tajam, ini tajam, ini sudah diasah tadi. Nabi Ismail kata, ayah, asahkan lagi, asahkan lagi, saya tunggu di sini. Kadang-kadang bertelangkup itu, dia tunggu ayah dia. Bunyi asahan itu saja bagaimana perasaan Nabi Ismail. Bunyi asahan. Nabi Ibrahim datang kali kedua dan cuba lagi mengerat daripada urat halkum Nabi Ismail alaihissalam. Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa para malaikat di atas semuanya geger sutir langit, geger habis melihat bagaimana Nabi Ibrahim nak melaksanakan perintah Allah. Riuh rendah penghuni langit, semua nampak apa yang berlaku di Mina. Semua dalam keadaan ketakutan penghuni langit. Kali kedua pun tak lut juga. Pelik Nabi Ibrahim. Ya Allah. Nabi Ismail mengatakan, ayah, asahkan lagi pisaumu. Maka Nabi Ibrahim pun asahkan lagi. Kali ketiga beliau ambil daripada leher, beliau cuba kerat lagi, pun juga tidak lut dan tidak memotong apa-apa daripada kulit Nabi Ismail alaihissalam. Justru pada ketika itu Allah SWT menurunkan Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah lulus ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan aku telah diperintahkan untuk membawa kibas yang gemuk yang besar ini sebagai ganti kepada anakmu Nabi Ismail untuk kamu sembelih, dan ini menjadi syiar Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kejayaan dan kemenanganmu di atas ujian yang Allah SWT berikan kepadamu. Dan Allah Ta'ala sengaja tunjukkan hal itu kepada para malaikat, kerana Allah suka berbangga di hadapan para malaikat melihat bagaimana hamba-hamba daripada kalangan manusia ini sanggup untuk menurut perintah Allah SWT dalam apa jua keadaan, walaupun korbankan manusianya yang tersayang. Kerana apa? Kerana ketika Allah SWT ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, maka para malaikat bertanya, wahai Allah, adakah engkau ingin menciptakan makhluk yang akan bertumpah darah sesama sendiri? Ya. Bukan, malaikat bertanya bukan untuk nak objek Allah, ya, bukan nak pertikaikan Allah, cuma nak dapatkan maklumat daripada Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, bukankah kami telah beribadah kepadamu, kami telah bertasbih kepadamu? Kenapa kamu kenapa kamu ingin adakah kamu ingin menciptakan manusia akan menzalimi antara satu sama lain, maknanya satu sama lain menumpahkan darah dan melakukan kerosakan serta kemusnahan di atas muka bumi ini? Kemudian Allah menjawab pada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Maka kerana itu umat manusia apabila ada takarrub yang mereka ingin lakukan, Allah berbangga di hadapan malaikat. Kita selalu dengar hadis, bukan? Hatta dalam majlis ilmu yang seperti ini, hadis yang sahih, apabila manusia sanggup korbankan kerehatannya dan sanggup duduk dalam majlis ilmu, dia kena korbankan rehat dia, korbankan rasa ngantuk, dia nak tidur dan sebagainya, itu semua korban. Allah berbangga depan malaikat. Lepas bersurai majlis ini, Allah Ta'ala punya bangga, Allah isytihar depan malaikat, aku ampunkan semua yang hadir dalam majlis ilmu dan dosa ibu bapa mereka. Ulama kata walaupun ibu bapa mereka sudah meninggal dunia, sebab ibu bapa mereka adalah asbab kewujudan anaknya yang lahir di atas muka bumi, yang duduk dalam majlis-majlis ilmu. Itu kehebatan majlis ilmu dalam hadis yang sahih. Sampai mak bapak kepada ahli peserta majlis ilmu juga tidak terkecuali mendapat tempias rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memang suka berbangga depan malaikat, sebab malaikat pernah bertanya, dan sebenarnya itu Allah yang aturkan. Semuanya itu ada sistem kebesaran, keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka demikian pensyariatan korban pada 10 Zulhijjah, kerana ketika itu berlakunya peristiwa tersebut adalah 10 Zulhijjah. Maka setiap daripada 10 Zulhijjah, maka kita disyariatkan untuk korban dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah pada setiap tahun bagi yang mampu. Apakah maksud mampu? Iaitu orang yang mempunyai kemampuan perbelanjaan untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya korban dan hari-hari tasyrik, iaitu pada 4 hari daripada 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Jika dia ada perbelanjaan yang mencukupi untuk makan minum anaknya, maka ia dituntut untuk melakukan ibadah korban. Jadi manusia dia ada simpanan, dia tahu simpanan ini boleh cukup sampai hari raya korban pun cukup ni, tak habis ni. Jadi dia sudah pun boleh buat perancangan sekarang untuk tempah ibadah korban dan sebagainya. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dituntut pada setiap tahun. Ada ramai orang yang tersilap faham, kalau saya dah buat tahun lepas, tak payah buat tahun ini. Tidak. Seperti mana bulan Ramadan datang setiap tahun, kalau seorang dah puasa Ramadan tahun lepas, Ramadan tahun ni pun dia kena puasa. Demikian juga dengan ibadah korban. Bahkan menurut mazhab Hanafi, hukumnya wajib. Sebab saya ini dulu belajar dengan mazhab Hanafi, ulama-ulama Deobandi. Ini mazhab Hanafi. Saya belajar di Afrika Selatan dulu, ramai orang bermazhab Hanafi. Kalau waktu macam ni, mereka dah memang letak kambing dalam rumah dah. Rumah-rumah dah letak kambing, tambat kambing belakang rumah dah bagi makan. Biasanya sebulan sebelum raya korban mereka ada acara, rumah-rumah semua ada kambing masing-masing. Sebab wajib. Jadi sepanjang sebulan tu anak-anak mereka pun boleh main dengan kambing dan sebagainya. Cuma kena bersihkan sikit lah najis tu. Seronok. Saya sebab kadang-kadang datang kawan saya yang mazhab Hanafi, Masya Allah, main kambing dalam rumah. Jadi bila ada kambing dalam rumah, dia syiar korban tu lagi besar lagi. Syiar korban tu, syiar kita dah bersemangat. Masya Allah, tabarakallah. I have that experience. Subhanallah. Rumah-rumah orang ada kambing, lembu tak ada lah. Kawasan kampung ada orang letak, dah tambat lembu. Nanti dia akan beli makanan-makanan, dia akan bagi dalam masa sebulan. Dan biasanya mereka akan sembelih sendiri. Ulama kata bila dalam suatu hukum ada pendapat mazhab yang kata wajib, bermakna kita kena berwaspada, tidak boleh cuai dan melakukannya, ya. Dan seseorang yang mempunyai niat untuk melakukan ibadah korban, maka disunatkan baginya untuk tidak memotong kukunya sepanjang 10 hari bermula daripada 1 Zulhijjah, tidak memotong rambutnya, bulunya, misainya, janggutnya, ketiaknya, ari-arinya, tidak memotong kukunya, untuk meniru orang yang berada dalam keadaan ihram di Mekah. Kerana apa? Kerana keistimewaan diberikan untuk imitate, untuk meniru orang yang dalam ihram, bagi orang yang ada niat untuk melakukan ibadah korban. Biar serabai, biar kita imitate orang-orang yang mengerjakan ibadah haji, ya. Jadi biar serabai, biar misai panjang janggut, ya. Bermula bila? 1 Zulhijjah. Berapa bulan ya? 1 Zulhijjah. Kita tengok. Mantap, ada antara kita yang ada ibadah korban, jadi dia boleh melakukan satu sunnah, ya, sunnah. Kalau ikut kalender saya ni 30 ya, 30 Jun 30 Jun, bermula daripada 30 Jun sampailah 10 Zulhijjah. Selepas korban, haiwan korban disembelih, barulah potong kuku. Kalau haiwannya itu tidak disembelih pada 10 Zulhijjah, disembelih pada 11 Zulhijjah, maka 11 Zulhijjah dia potong kuku. Dia buat ibadah dekat Kemboja, Kemboja kata yang awak punya ni 13 Zulhijjah, lepas 13 lah kita potong kuku, ya. Kalau nak potong kuku juga tak ada masalah lah. Ini kalau nak dapat pahala lebih, dapat pahala lebih, sunnah dia tidak memotong kuku dan rambutnya serta bulunya, sehinggalah ibadah korbannya itu disembelih. Dan disunatkan untuk dia melihat
haiwan korbannya itu disembelih, terutamanya lelaki. Kalau perempuan susah nak tengok, tak apa. Tapi kalau perempuan ada kelapangan untuk tengok, dibenarkan. Kerana Rasulullah kata pada Sayyidah Fatimah, kata haiwan korban kamu tu yang kamu korbankan, lihatlah darah itu mengalir. Kerana di situ ada bentuk takarrub kepada Allah. Dan tidak ada suatu yang lebih disukai oleh Allah, ibadah yang paling disukai oleh Allah pada 10 Zulhijjah, melainkan mengalirkan darah daripada korban. Pada hari itu, kalau seorang yang ada RM10,000, sedekah RM10,000, tetap tak dapat sama dengan kalau dia infak RM700 untuk buat korban. Sebab 10 Zulhijjah, ibadah yang paling tinggi dan paling besar pahalanya adalah mengalirkan darah. Demikian sekelumit berkenaan dengan hukum hakam daripada ibadah korban. Hanya sedikit yang saya sentuh. Saya fikir nanti selepas ini ada lagi ustaz yang akan lebih detail sekali lagi, sebab kita ni masih jauh lagi ni nak terangkan hukum hakam korban. Jadi saya lebih menyentuh berkenaan dengan aspek hikmah pengajaran dan iktibar daripada sebalik falsafah ibadah korban tersebut. Mudah-mudahan selepas ini ada ustaz yang akan lebih detail sekali lagi hukum hakam sembelih korban, macam mana nanti sembelih, kalau terluka sahaja sah ke sembelihannya, yang mana satu kena buat sekali straight ke, ataupun boleh naik pisau tarik, boleh, kalau tengok tak putus boleh potong lagi. Itu nanti detailsnya kita minta ustaz lain untuk menerangkan hukum hakamnya dengan lebih terperinci, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kita ilmu yang bermanfaat dalam penghayatan ibadah korban ini. Sebagaimana pengajaran telah dikongsikan sebentar tadi, mudah-mudahan Allah SWT kuatkan hati kita, teguhkan hati kita sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim AS. Moga Allah jadikan kita sebagai asbab hidayah seluruh alam. Allah jadikan keluarga kita sebagai asbab hidayah seluruh alam. Allah jadikan anak-anak kita sebagai asbab hidayah seluruh alam. Moga Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.